Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid Misbah, ahlan wa sahlan semua yang hadir pada malam ni. Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah beri pada kita iman yang subur. Allah beri pada kita Nur Azina Khalid, beri pada kita kefahaman dan dapat beramal dengan apa yang disampaikan ini. Hasna Sajuri, jangan lupa untuk share pada teman-teman kita yang lain. Alin Kalmi Hamam, ahlan wa sahlan semua. Jom tolong share pada teman-teman kita yang lain. Dan tolong bagi komen, jangan tengok je, bagilah komen apa-apa, bagi nasihat, bagi pandangan. Sofi Emir, ahlan wa sahlan semua yang hadir pada malam ni. Barakallahu fikum. Hendrix, ahlan wa sahlan. Jadi malam ni kita nak belajar satu sifat Nabi kita, Anissa Osman, Ida Sauda. Malam ni kita nak belajar satu sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat tawadhu'. Kasumat, Ustaz Nurlis, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Safi Adnan, barakallahu fikum. Jadi malam ni kita nak belajar satu sifat yang penting, sifat Nabi-Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat itu? Sifat itu adalah sifat tawadhu'. Ridwan Yaakob, sifat tawadhu'. Oh, macam mana Nabi makan anggur? Ya Allah, lupalah nak ajar itu. Ahlan wa sahlan. Nat Rosdin, ahlan wa sahlan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Suhaila Ibrahim. Kalau ahlan wa sahlan. Muhammad Kamal, Muhammad Nur Ghazali, barakallahu fikum. Terima kasih semua hadir pada malam ni. Tolong share pada teman-teman kita yang lain dan tolong bagi komen. Jangan biarkan saya keseorangan malam ni. Sial saya seorang-seorang. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Muslim, Nabi telah bersabda, "Mana kasat sadaqatun min mal." Rozian Mazin, ahlan wa sahlan. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Zahri Nazimuddin. Hadis ini riwayat Muslim, iaitu Nabi kita SAW pesan, harta tidak akan menjadi kurang dengan sebab sedekah. Dan Suzy Daniel, terima kasih. Ajah Ladybug, dan Allah tidaklah seseorang itu bersifat dengan mengampunkan orang lain melainkan Allah beri padanya kemuliaan. Azmira Ghazali, Nyarus Yusuf, ahlan wa sahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laili Nurizah, Nizah, Rosaid. Alhamdulillah pada malam ni Suziana Abdul Hamid Amai yang saya tak kenal ni hadir bersama. Terima kasih tuan-tuan ni. Yat Nur Nizah, Muhammad Faizal. Jangan lupa sharing pada teman-teman. Sayyid Abdul Qadir, tuan Farida Ibrahim, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdausiah Jannah, Luqman Santai, ahlan wa sahlan. Nita Abu, okey. Nur Ziah Umar, ahlan wa sahlan semua. Dalam hadis ini Nabi telah bersabda, tidak akan mengurangkan harta dengan sebab sedekah, dan tidak akan menambah, dan seorang yang bersifat dengan keampunan akan dimuliakan oleh Allah, dan tidaklah seseorang itu bersifat dengan sifat tawadhu'. Yang mulia Datuk Haji Azizah Sultan, ahlan wa sahlan. Haji Hamidah. Tidaklah seseorang itu bersifat dengan rendah diri, Rohani Ahmad, melainkan Allah akan tinggikan dia. Terima kasih yang kirim star kepada saya. Hanya Allah saja yang balas. Barakallahu fikum. Farida Rashidi, terima kasih semua. Tanpa kalian tak ke manalah saya. Ingat baik usaha Nabi, mana kasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Harta tidak akan berkurangan dengan sebab sedekah. Mau putih yang menjadikan harta kita kurang, masuk skim cepat kaya. Cik Puan, yang menjadikan harta kita kurang nilai kerana kita silap investment, masuk benda-benda yang haram, Sobi Emir, dan SB. Ini menjadikan harta kita kurang nilai. Okey, lagi apa lagi yang disebut Nabi SAW di sini? Dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba kerana sifat kemaafannya, melainkan Allah memuliakannya lebih lagi. Lina Mukmin, terima kasih. Baiti Abdullah. Dan tidaklah seorang itu bersifat dengan tawadhu', melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Nampak? Dalam hadis ini, Nazatul Naina, orang yang bersifat dengan tawadhu' akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita kena sifat dengan tawadhu'?
Kenapa kita kena sifat dengan sifat tawadhu', merendah diri? Lawan tawadhu' apa tuan-tuan? Lawan tawadhu' adalah takabbur. Takabbur. Inilah merupakan jenayah yang pertama dilakukan Muhammad Ikhwan oleh makhluk terhadap Khaliqnya, Intan Abdul Manaf, iaitulah sifat syaitan ketika Allah memerintahkannya untuk sujud pada Nabi Adam tapi dia telah menolak. Maka itulah dia sifat takabur pertama makhluk terhadap Khaliqnya. Jadi kita kena jauhi sifat takabur. Kita kena berlatih dan juga pujuk diri kita untuk bersifat dengan sifat tawadhu', nasihat. Baik, seorang muslim bersifat dengan tawadhu' tidak tidak merendahkan dirinya atau menghina dirinya. Tawadhu' tu bukan berarti menghina diri, tuan-tuan. Tapi tawadhu' merendahkan diri. Tawadhu' adalah akhlak yang luhur dan sifatnya tinggi. Sementara takabur bukan termasuk akhlak dan tidak patut berganding dengannya. Sebab itu seorang muslim, tawadhu' adalah untuk dimuliakan dan tidak mahu sifat dengan sifat sombong. Sebab Nabi SAW mengajar orang beriman supaya bersifat dengan sifat tawadhu'. Contoh, cuba lihat keadaan ni. Seorang memuji seseorang yang lain. Seorang wanita memuji seorang ibu. Seorang wanita yang sama dengannya tapi memiliki anak yang pandai-pandai. Ya Allah, pandainya anak puan. Saya kami Cimaya selama tak nampak. Ahlan wasahlan ya. Terima kasih semua. Asfani Ahmad, Aziz Saifur, sahabat yang dimuliakan Allah. Pandainya anak puan, yang ni dapat CA, SPM, itu dah masuk. Seorang pergi College Mara, nak pergi ke overseas. Yang seorang tu dengan cerita dah siap AI, Artificial Intelligence. Belajar kat universiti terkemuka. Pandai-pandai anak puan ya. Apa jawab orang yang tawadhu'? Dia akan jawab, Allah puan, belum tahu lagi budak-budak ni masa depannya. Setakat ini begitulah ya. Mudah-mudahan istiqamah dalam mereka ni. Nampak perempuan yang tawadhu' akan jawab begitu. Betul kan? Tapi kalau tak ada sifat tawadhu', dia akan jawab, oh yelah, anak saya memang pandai semua. Kamu tak kenal saya pun best student juga. Suami saya. Mulalah dia mengangkat dirinya. Jadi dalam keadaan seperti ini, tuan-tuan, jaga-jaga diri kita, bersifatlah dengan sifat tawadhu'. Kerana Allah memuji orang beriman ni dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin. Terima kasih Rohani Adam ya. Mar WKN Seremban. Terima kasih Lina Hasan. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang beriman, kalau engkau keluar meninggalkan tanggungjawab terhadap dakwah dan meninggalkan Islam, tak usah risau. Allah pasti menggantikan kamu dengan satu umat yang lebih baik bagi kamu. Cirinya pertama, Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Yang kedua, mereka itu tawadhu' terhadap orang yang beriman dan bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Jadi sifat orang beriman ni mesti tawadhu' sesama mereka. Jadi kumpulan, golongan yang Allah ridha dan Allah sayang, Allah sentiasa sebut mereka ni dengan sifat tawadhu'. Ya, Ilin, Rohani Adam, barakallahu fikum daripada Bukit Jelutong. Jelas terima kasih ya. Jadi sifat orang beriman ini Allah gariskan untuk kita. Mestilah dia memiliki sifat tawadhu'. Tawadhu' ni tadi iaitu merendahkan dirinya, bukan menghina ya. Menghina tu tak betul. Yang betul adalah kita rendah diri macam gambaran yang dikemukakan tadi. Yang nanti saya akan bagi contoh-contoh sifat tawadhu' yang perlu ada dalam diri orang beriman. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah memberikan satu gambaran yang sangat menakutkan tentang bahaya sifat takabur ini. Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal adh-dharr fi suri rijal yaghshahum adh-dhulli min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhu narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Orang yang bersifat sombong, takabur ini pada hari kiamat nanti akan dihalau seperti semut kecil dalam bentuk seorang lelaki yang diliputi kehinaan dari segala penjuru. Dihalau masuki penjara dalam neraka jahanam yang dipanggil sebagai nama bulas. Bulas. Namanya pun buruk, tuan-tuan. Bulas. Jadi orang yang melakukan kesalahan takabur ini di akhirat nanti akan dicampakkan, ditolak, diusir, digulingkan, dihalau dengan ganasnya, dengan kasarnya ke dalam satu penjara dalam neraka jahanam. Itu namanya bulas. Rupa-rupanya neraka ni pun ada kategori-kategorinya. Ya, Aida Khairani, Intan Sulaiman,
maka dihalau masuk ke dalam neraka namanya bolas, yang diliputi dengan api yang panas, dan di situ mengalirnya kekotoran yang datang daripada segenap ahli neraka itu, kotoran, cecair yang keluar daripada badan mereka kerana kepanasan neraka itu, semuanya akan disalurkan ke dalam bolas ni tadi. Bayangkan Mazal Muhammad Sa'ad, ayu-ayu, orang yang melakukan dosa takabur ini akan dihimpunkan masuk dalam neraka, dan kemudian ada kotak ataupun penjara khas untuk mereka ni, Siti, yang namanya bolas, dan di situ akan mengalirnya semua kekotoran penghuni neraka di tempat lain masuk ke situ. Bayangkanlah busuknya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala, Allahu akbar. Faiza, ya, kita kadang-kadang duduk, yalah, contohnya lah, duduk kat satu tempat, tiba-tiba kat situ kawasan drainnya mungkin tersumbat longkang kat situ, mungkin kerana ada yalah, mungkin batu ke, mungkin sampah sarap ke, maka baunya pun kita tak tahan. Ya, nak kalau kita berada kat kedai makan, kena duduk tepi tempat macam tu, memang tak lalu nak makan lah tuan-tuan. Ini bau sampah kena air hujan, mungkin daun-daun dan sebagainya, ya. Rohani Ahmad marang jelas dengar, alhamdulillah, ya. Nur Syahira, bayangkan orang yang bersifat dengan takabur ni tadi akan dihimpun masuk dalam neraka, namanya ruang ini namanya bolas, dikurung, dan segala kekotoran yang mengalir daripada penghuni neraka yang lain masuk ke kawasan itu. Bayangkan betapa busuknya. Ya, bolas ini merupakan, dipanggil usarati ahli nar, tinatal khabal. Ini merupakan saripati kekotoran yang datang daripada semua penghuni neraka itu, disalurkan ke situ. Ini orang yang bersifat takabur ni tadi, tuan-tuan, Muhammad Izzuddin PMY. Jadi seorang Muslim, dikala telinga dan hatinya mendengar khabar yang maha benar ini dari firman Allah SWT dan sabda Nabi-Nya SAW tentang gambaran dan celaan, amaran terhadap orang yang sombong, maka dengan automatiknya menggalakkan mereka untuk bersifat dengan sifat tawadhu, melarang mereka bersifat dengan sifat takabur. Lalu Allah Taala menjelaskan kepada Nabi-Nya, memerintahkan untuk Nabi-Nya dan untuk orang beriman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya, rendahkanlah sayap, maknanya sayap tawaduk kepada orang yang mengikutimu di kalangan orang beriman. Nur Abidah al-Salam, ya. Jadi disuruh Nabi kita SAW untuk bersifat dengan sifat tawaduk. Maka perintah ini juga kena kepada kita selaku orang beriman. Janganlah nak sombong sangat. Kita jadi jawatan itu bukan lama sangat pun, akan tiba masa untuk kita turun, orang lain menggantikan. Apakah itu tidak menjadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan? Lihat orang yang telah pergi sebelum daripada kita, yang telah pun meninggalkan jawatan-jawatan penting. Tuan-tuan, ada kadang-kadang tu duduk kat satu tempat, duduk kat rumah yang disediakan untuk mereka yang tertentu ni. Bila tiba hari tamat kontraknya, dia suruh keluar daripada rumah itu macam lah, apa istilahnya, tuan-tuan, ya, imaris dah. Macam lah, orang tak berharga langsung. Seolah-olah macam tak ada nilai langsung dia, sian dia. Padahal sebelum tu peranannya ada, walaupun ada kekurangan, ada kelemahan. Biasalah manusia. Kalau kita tengok keadaan itu, Andi, maka kita, ya, Fadilatul Usrah Uthman, maka kita ambil pengajaran bahawa setinggi mana kedudukan kita sekalipun, kita pasti akan meninggalkannya. Kerana pepatah mengatakan, bila kita sampai ke kemuncak, masalah ni Singapura, masalah. Kalau kita sampai ke puncak, selepas ke puncak tu adalah turun. Tak adalah lepas ke puncak, lepas climax, peak dekat mountain tu nak naik lagi. Tak ada, habis dah. Maka ambillah pengajaran, bersifatlah sifat tawaduk Nabi kita SAW, ya. Baik, Allah berfirman tentang balasan orang yang tawaduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negara akhirat yang kami peruntukkan untuk orang yang tidak mahu ketinggian, kemuliaan, melebihi orang lain, menyombongkan diri. Bahawa negara akhirat itu kami sediakan untuk mereka yang tawaduk. Kata Allah Taala dalam surah Al-Qasas ayat 83. Ayat ini sejurus datang selepas kisah tentang siapa nama tu? Qarun yang sangat sombong, yang sentiasa memandang hina kepada hamba-hamba Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi Musa pada masa itu, ya. Baik. Nabi bersabda dalam perintah bertawaduk, innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu semua bersifat dengan sifat tawaduk, sehingga tidak ada seorang pun dapat menyombongkan dirinya daripada yang lain, dan tidak ada pula yang melampaui batas kepada yang lain.
Yang pernah berlaku satu ketika seorang sahabat Nabi bernama Abu Dhar radhiyallahu anhu, yang telah pun berselisih faham dengan seorang namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu an wa radhahum ajma'in. Maka sahabat nama Abu Dhar ni telah pun mengatakan kepada Bilal, ya ibnal aswadaini, wahai anak dua orang hitam. Ialah sebab Bilal ni, si Zubaidah alaihissalam, ya, kerana ayahnya, ibunya orang Afrika, anaknya pun kulit macam orang Afrika. Black beauty tuan-tuan. Johari Nur, hitam itu menarik, ya, kadang-kadang. Maka berkatalah Abu Dhar kepadanya, wahai anak dua orang hitam. Maka Bilal bin Rabah telah mengadu hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah panggil Abu Dhar dan mengatakan, ya Abu Dharin, innaka mru'un fika jahiliyatun. Wahai Abu Dhar, engkau ni seorang lelaki yang masih lagi ada saki-baki jahiliyah dalam dirimu. Maka Abu Dhar menjadi sangat kecewa di atas sifatnya, sikapnya. Telah meminta kepada Abu Dhar supaya memijak kepalanya. Ya, Lis Bakhtiar, Nur Lis Bakhtiar. Jadi itulah dia sifat tawaduk yang perlu ada dalam diri kita. Apalah lebih kita ni tuan-tuan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, walaupun kita berpangkat, kita berkedudukan, rupa kita cantik, kita ni bangsawan, kita punya wang, tapi ingatlah Allah telah pun mendidik kita untuk sedar siapa diri kita sebenarnya. Kita hanyalah merupakan seorang makhluk yang lemah, awan anna. Kita pernah keluar daripada saluran najis sebanyak 2 kali. Sekali daripada ayah kita dan sekali daripada ibu kita, bukan? Jadi kenapa kita perlu membangga-banggakan diri? Kata Imam Ghazali lagi, cubalah kau renung diri kau, ya, Rozia Kasim dan saya sendiri Isya Aziz, bahawa bila kita mati kelak, sekalian dibanggakan rupa paras, pangkat dan kedudukan ni, semuanya akan berakhir. Daripada orang panggil nama, katalah nama seorang itu profesor lah, doktor lah, Datuk Seri Tan Sri dan sebagainya. Bila orang meninggal dunia, maka orang panggil Tan Sri tu telah meninggal dunia, Datuk Seri tu, Datuk tu telah meninggal, doktor tu, Ustaz Zahazan tu dah meninggal dunia. Nanti orang bertanya, di mana jenazah? Orang tak tanya dah mana Datuk. Tak, orang tanya mana jenazah. Nampak tak? Cukuplah ni menjadi pengajaran buat kita semua. Kemudian bila dikebumikan nanti orang tanya, tu kubur si mati. Orang tak terkatalah kubur Datuk Seri, kubur doktor. Tak ada dah. Semua dah hilang. Kata Imam Ghazali lagi, lihatlah dirimu, ya Zanariyah, lihatlah dirimu yang sebenarnya merupakan satu makhluk yang penuh dengan kekotoran, tetapi Allah telah menutup segala kekotoran itu dengan kulitmu yang cantik. Kulit, rupa parasmu, hidungmu. Bayangkan kalau hidung ni tidak ada, betapa kotornya nampak dalam rongga di bawah hidung itu. Kan, telinga ini, kalau tak ada telinga, cuping telinga ni, buruknya rupa. Tuan-tuan, kalau kita ni sebagai contohnya, mulut kita tidak ada bibir seperti ini, akan bodohnya rupa. Dan badan kita pula kalau tak ditutup dengan kulit, maka nampaklah segala kotoran. Orang pun geli nak dekat dengan kita, tuan-tuan. Terima kasih yang kirim star kepada saya sekali lagi, ya. Tak ada apalah kita ni, tuan-tuan. Maka Imam Ghazali suruh kita merenung diri kita, muhasabah dengan sebenar-benarnya. Siapa engkau yang kau bangga-banggakan sangat ni? Kalau tak ada kulit ni semua, tak ada apa yang Allah jadikan, kau ni memang tak pandang orang. Nur Asyikin, ya. Ahlan wa sahlan Zadia Basar, ahlan wa sahlan semua. Baik, lagi Nabi kita mengajar dengan menyatakan bahawa ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'a ghanam. Faqala lahu ashabuhu wa anta, qala na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Nabi kita bersabda bahawa tiada seorang pun Nabi yang diutuskan oleh Allah, melainkan Allah pasti menggalaskan kepadanya tanggungjawab untuk menjaga kambing. Maka para sahabat tanya, wahai Rasulullah, Rasul pun pernah jaga kambing ke? Rasul jawab, ya, aku pernah jaga kambing untuk penduduk Mekah dengan upah hanyalah beberapa keping dinar saja. Berapa kupang saja, macam itulah maksudnya. Bagi menampakkan bahawa tanggungjawab menjaga kambing ini, Nur Syairah, diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabinya untuk membangunkan dalam diri mereka ni sifat tawaduk. Dia jaga kambing. Siapa pandang orang jaga kambing? Dengan bau busuknya, kan? Jadi gembala kambing ini Allah melatih, mendidik semua para Nabi, kerja mereka adalah menjaga kambing. Taufik, ahlan sahlan. Saya selalu seru pada graduan lepasan universiti, kalau ada peluang, pergilah ikut kursus Mardi ke Rizda ke mana, kursus untuk menjadi penggembala kambing. Jangan main tau. Hari ni ramai orang nak akikahkan anaknya, tak ada bekalan kambing. Lembu tu besar sangat. Besok kalau berjaya kambing, besok pergilah lembu, unta ke dan sebagainya. Ada orang kata pelihara rusa. Saya tak pastilah. Tapi kambing ni adalah pendidikan yang Allah berikan kepada semua Nabi untuk membangunkan, melatih diri mereka ni dengan sifat tawaduk.
Kerana menjaga kambing ni, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menguraikan hadis ini, lihat faedah-faedah menjaga kambing. Nurulillah Abdullah ya. Sifat berani, cekal. Bayangkan orang jaga kambing ni, dia kena pergi bawa kambing makan di padang lapangan, kadang-kadang masuk ke hutan. Rasulullah Muhammad Yusuf. Kalau tak, kambing dia tak cukup makan. Makan dekat-dekat tak cukup. Nanti nak kena kawal, tak bagi kambing masuk ke tempat orang. Kalau tak, nanti habis dikerjakannya pokok-pokok orang. Pak Jishim, Ros, Sugunting. Ya. Maka jaga kambing ni membekalkan dari kita sifat kepimpinan sebenarnya, Zalimah Zakaria. Ya. Jadi ju'iltu syafaqatu wa rahmatu fi ri'a'il ghanam wa ju'ilal ghilza wa shidda fi ri'a'il ibil. Zalimah ya. Bahawa Nabi kita bersabda dijadikan sifat kepimpinan dan lemah lembut itu rahmah bagi orang yang menjaga kambing. Dan dijadikan dalam orang yang menjaga unta itu sifat ganas, sifat bengis, tinur ya. Sifat sifat tegas. Tapi orang jaga kambing ni lemah lembut. Kambing tu kalau kita pukul mungkin patah kakinya, mungkin mati. Kalau dia nak beranak, kita kena tunggu. Ya. Jadi memang banyak tarbiyah Allah kepada orang jaga kambing ni untuk bagi kita gambarkan tadi, melahirkan sifat tawaduk dalam diri. Ya, dan orang yang jaga kambing pun akan sentiasa berkeadaan busuk. Jadi kat sini berlatih dirinya untuk bersifat dengan sifat-sifat kepimpinan sebenarnya. Min Yasmin. Kemudian kadang-kadang kalau kambing ni sampai kat kawasan hutan, mungkin ada anjing-anjing liar. Nak kena berani pula, mungkin ada ular. Sinafsyah ini adalah sifat-sifat disebut Zakiyah Muhammad, disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa Nabi-Nabi dilatih oleh Allah, kepimpinan mereka ditajamkan, dibimbing, dibangunkan dengan cara ditarbiyah, dididik dengan menjaga kambing terlebih dahulu sebelum menjaga manusia. Jadi Nabi pernah bersabda, "Lau du'itu ila qura'i syatin aw dhira'in la ajabtu walau uhdiya ila dhira'un aw qura'un la qabiltu." Kalaulah aku diundang untuk menyantap tulang hasta ataupun tulang betis kambing, pasti aku memenuhinya. Dan kalau aku dihadiahkan tulang hasta ataupun tulang betis, pasti aku akan terima. Nabi kita punya tawaduk, kalau orang bagi tulang pun Nabi terima. Sifat tawaduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Roziah Hamsin ni, Musa Ansi. Ini adalah untuk melatih diri kita bersifat dengan sifat tawaduk. Anak-anak kita, kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, itu sebab Nur Hayati, penting untuk sekali-sekala kita sediakan makanan kat rumah untuk anak-anak kita. Muhammad Ali, jangan enak-enak je nak order. Senang je masuk ke apps, tekan sampai duit kena potong. Semua jadi bos belaka. Jadi apa? Jadi putera-puteri semua makan diraja, santapan semua. Tuan-tuan, ni salah tuan. Kena latih anak kita sekali untuk makan roti kering. Makan sup kosong saja. Minum air kosong saja. Untuk bangunkan dalam diri tadi sifat kepimpinan, sifat tawaduk. Nak jadi pemimpin kena bersabar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berlaku kemarau dahsyat di Madinah. Saudara-saudara, maka Sayyidina Umar pun menanti bantuan negara Mesir merupakan pembekal makanan besar pada masa itu. Mesir, jadi daripada zaman Nabi Yusuf menjadi menteri hasil Mesir lagi, income tax Mesir lagi, menteri keuangan lagi. Maka daripada zaman itu Mesir sangat makmur dan subur. Itu sebab dia jadi tarikan besar untuk negara-negara besar, negara-negara macam Yahudi untuk merampas Mesir sebenarnya. Mereka target untuk dapatkan kepimpinan, ketuanan mereka bukan setakat sekangkang kera Palestin itu. Mereka target dari Mesir, tuan-tuan. Kerana mereka berkata dulu Nabi Yusuf ada kat situ, Nabi Yaqub ada kat situ. Betul lah kan? Satu sudut betul lah. Dan mereka nak rebut sampai ke Madinah. Kerana Madinah dahulu Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Umar yang menghalau mereka keluar dari Madinah. Jadi bila berlaku kemarau dahsyat di Madinah, negara umat Islam dilanda kemarau dan banyak haiwan mati, anak-anak kecil mati, orang tua mati, maka datanglah bantuan yang ditunggu-tunggu dari Mesir. Berapa ribu ekor unta syarat dengan gandum, minyak dan sebagainya. Sayyidina Umar tunggu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka makanan pun sampai. Sayyidina Umar turut serta mengagihkan makanan itu kepada semua penduduk di Madinah yang kelaparan. Ya. Maka Sayyidina Umar berkata kepada ketua delegasi bantuan makanan dari Mesir itu, nanti engkau makan rumah aku ya. Yang terbayang dalam kepala ketua delegasi itu tentulah makan rumah Amir, rumah Presiden umat Islam ni, Amirul Mukminin ni, tentulah lazat-lazat. Jadi menjelang petang bila semua makanan dah diagihkan,
Dia pun hadir ke rumah Sayyidina Umar, menyangkakan tentulah makanan-makanan yang enak disediakan. Tapi alangkah terkejutnya ketika makanan dihidangkan, yang ada cuma roti dengan minyak zaitun, roti kering je. Maka dia bertanya pada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tadi masa Amirul Mukminin bagi-bagi mentega, keju, roti segala macam yang enak-enak tu, susu, takkanlah tak ada ambil sikit bawa untuk rumah. Sayyidina Umar kata, demi Allah, aku telah berkata kepada diriku, aku sumpah pada diriku, aku tidak akan makan makanan yang enak sehinggalah semua penduduk Madinah merasai habuan masing-masing. Kemudian barulah aku akan makan. Tapi tadi aku hantar-hantar makanan itu, ada semuanya dah dapat, tak ada baki. Maka aku rida dengan apa yang aku miliki. Ini saja makanan aku, inilah yang aku makan. Allah tawaduknya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang sedih tengok tuang sampah penuh dengan makanan. Buka peti air kadang-kadang buah limau tu berguling-guling jatuh. Allahu Akbar. Tak, kita makan sampai busuk kadang-kadang ya. Order makanan kadang-kadang order banyak, makannya sikit saja. Allahu Akbar. Sayangnya terbuang begitu. Cakap ke anak-anak kita, kau tak terasa salah buang makanan ni. Dia tak apa, bah, ada makanan, ada makhluk lain makan. Makhluk apa makan? Ulat. Jadi ni tuan-tuan, penting untuk kita didik anak kita sifat tawaduk ya. Penting sangat. Latih diri kita untuk tawaduk. Ajar anak kita bawa makanan di rumah contohnya. Bukan kita tak meraikan keluar kantin dan sebagainya, tak, tapi latih diri mereka untuk menghargai makanan. Tawaduk pada makanan. Orang Arab ni kalau tuan-tuan lihat, saya selalu cerita, mereka kalau makan ni pokman-pokman, apa yang mereka buat, makanan-makanan yang baki tu mereka kumpulkan satu tempat. Hanis Abdul Nasir tempat Nur Syairah Mahadi ya. Katalah ada orang miskin yang kebuluran, mereka pergi ke tempat sampah, mereka tahu ini ada peruntukan makanan-makanan yang tidak dimakan, masih elok lagi, tak dicampur dengan pampers dan sebagainya. Rosina Zainun macam tu bagaimana mereka menghargai makanan. Baik, baginda SAW melarang sifat takabur dengan mengatakan, ala ukhirukum bi ahli nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Mahu tak kamu aku beritahu kamu sifat-sifat penghuni neraka? Senang je nak kenal. Orang yang bengis. Nombor satu, utullin jawadhin keras. Dia ni seorang yang harsh. Dia seorang memang susah nak dilembutkan. Dia kasar je, cakapnya kasar je, mustakbir, sombong. Tuan-tuan cuba tengok kalau kita ni berada dalam majlis, kita ni ketua lah katakan, dalam meeting yang kita kendalikan Zainul Mali, agaknya ayat mana yang kita gunakan, laras mana? Dua-dua tak kena duit. Tengok ya, mana satu ayat yang kita gunakan. Ayat pertama, oleh kerana meeting pertama kita dah siap, dah tamat. Jadi sekarang saya tahu tuan-tuan ni sibuk, dengan muka senyum tuan-tuan sibuk, tuan-tuan ada kerja nak teruskan. Jadi saya perlukan kat sini cuma 3 orang saja. Saya perlukan ketua jabatan HR, saya perlukan ketua finance, dan saya perlukan ketua inventory contohnya. Ataupun kita cakap, okey, kita dah meeting, jadi harap semua yang ada sini boleh belah tinggal 3 orang saya nak kat sini. Tuan-tuan agakkan mana satu ayat yang kita patut pakai tuan-tuan? Ya, makcik pekerja tea lady kat office kita sebagai contohnya, lama kerjanya 10 tahun dah. Sepanjang dia kerja tak pernah ada cincin yang hilang, orang tinggal kat bilik air tak pernah ada duit hilang. Kalau satu benda misplace pun dapat jumpa handphone dan sebagainya, jujur sangat. Tinggal lagi dia ada satu kelemahan, tentu katalah kelemahannya, dia mungkin ada buat jualan dekat office, Zahir Hasan, dan kadang-kadang mengganggu ketertiban kerja yang dia sedang lakukan. Ya, maka telah orang nama Mak Siti. Mana satu ayat yang kita gunakan? Panggil yang pertama, Mak Siti, terima kasih Mak Siti, dah 10 tahun Mak Siti kerja dengan saya. Alhamdulillah, syukur, saya gembira sangat dengan integriti, kejujuran Mak Siti. Semua orang suka hasil kos Sudi. Tapi ada satu benda yang boleh tak saya tegur Mak Siti supaya boleh dibaiki. Iaitu kalau datang ni kena datang awal, dan kemudian kena pakai pakaian yang macam ni, yang nampak ketat. Contoh tuan. Ataupun ayat yang kedua kita pakai, peluru hidup kita tembak ni. Mak Siti ni seorang yang tak profesional. Mak Siti tahu tak orang Islam kena buat macam ni. Kita melupakan semua kebaikan dia. Sian kat Mak Siti ni tuan-tuan, Mak Zaidi. Ya, jadi kata-kata yang kedua ni menampakkan hati yang kotor, ya, Muhammad Fani Ahmad. Kalau kita menggunakan laras yang kedua tu, memanglah hati ni kita ni kotor sangat, sombong sangat kita. Seorang ni tak ada jasa langsung pada kita. Lebih-lebih daripada isi kita pada anak kita. Anak kita ada salahnya, budak-budak. Mana yang perfect tuan-tuan? Sayyidina Anas bin Malik itu pun kalau kita baca dalam kisahnya, terlupa apa yang Nabi suruh buat. Kerap berlaku terlupa. Nabi suruh buat, dia terlupa. Nabi pergi cari dia sedang main dengan kawan-kawannya. Nabi pegang belakang dia. Wahai anak yang punya 2 telinga, tengok.
Tawaduknya Nabi kita cakap. Betul tuan. Jadi gitu juga kita anak-anak. Puji anak kita. Aman. Terima kasih Aman ni. Aman wajib masuk ke mangkuk. Ya, tapi basuh sudu macam ni nak. Basuh kalau kalau kita basuh periuk macam ni caranya. Bawah ni tak payah tekan-tekan. Contoh tuan-tuan, ajar, tunjuk ajar ni penting. Ya, jadi kita seringkali menggunakan ayat yang tegas, kononnya kita outspoken, vokal lah konon tu, belajar macam orang putih sangatlah tu. Tak ini mengikut cara MD, cara CEO US. Orang US tu boleh ajak kau masuk syurga ke? Ya, Rasul Gunting. Kan Nurul Aisyah, pilihlah ayat yang digunakan oleh syurga macam Rasulullah SAW, Safwan Ibrahim. Alhamdulillah. Baik, lagi Nabi kita bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum azabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kazab wa ailun mustakbir. 3 golongan yang Allah tak pandang mereka di hari akhirat. Dengar baik. 3 golongan yang Allah tak pandang mereka di hari akhirat. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua tapi masih lagi berzina. Yang kedua, malikun kazab. Jadi pemimpin tetapi berdusta, menipu, kelentong umpamanya. Dan yang ketiga, ailun mustakbir. Orang yang miskin, dia ada miskin, sombong pula tu. Kalau orang kaya, sombong, munasabahlah juga. Walaupun sifat tu dibenci oleh Allah, tapi agak-agak, orang yang miskin, dah ada miskin, tak ada apa-apa, sombong pula. Nurul Haidar, pelik lah orang begini. Jadi 3 golongan yang Allah tak pandang ni, salah satun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allah SWT tidak memandang 3 golongan ini. Saya ulang balik semula. Allah tak pandang 3 golongan ini tuan-tuan di akhirat nanti. Yang pertama, syaikhun zanin, dah tua bangka tapi masih lagi berzina. Yang kedua, malikun kazab, raja yang berbohong kepada rakyatnya. Rakyat menyangka segala dibuat tu untuk kebaikan, tapi sebenarnya penipuan, mengambil kesempatan, mengambil segala-galanya untuk kepentingan peribadi, nasi, tembolok sendiri. Ini Allah Taala benci dan Allah tak pandang, dan bagi mereka di akhirat besok azab yang pedih. Yang ketiga siapa? Ailun mustakbir. Orang yang miskin, dah tu belagak sombong pula. Lagi tak patut sangat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hadis ini riwayat Muslim. Lagi berikutnya Nabi telah bersabda, al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu, qala Allah azza wa jal, faman yunazi'uni azabtuhu. Nabi telah bersabda bahawa sifat kemuliaan itu milik Allah sahaja, dan kesombongan itu adalah pakaian, adalah selendang Allah. Ni perumpamaan untuk bagi faham. Allah menggambarkan kemuliaan itu adalah kain, adalah sarung bagi Allah, kain sarung bagi Allah. Dan kesombongan itulah selendangnya. Jangan kita pandang macam manusia pula, tidak. Tapi ini tamsilan untuk tunjukkan makna sebagaimana seorang yang alim itu memakai jubah, kain, memakai selendang, selepang. Maka nak gambarkan Allah SWT punya kedua-dua sifat itu melazimi Allah. Siapa yang ambil benda-benda itu daripada Allah, maka Allah akan kenakan hukuman baginya, seksa dia. Baik. Lagi dalam hadis lain, Nabi telah menggambarkan dahsyatnya hukuman terhadap orang yang sombong ini. Bainama rajulun fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mashihi idza khasafa Allahu bihi al-ard fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika seorang lelaki berjalan mengenakan pakaian yang membuatkannya bangga dengan dirinya, rambutnya yang tersisir rapi, berlaku angkuh dalam perjalanannya, menunjukkan kehebatannya, tiba-tiba Allah membelah bumi, menelannya, dan dia berada dalam keadaan meronta-ronta dalam bumi itu sampai ke hari kiamat. Ini adalah satu gambaran dahsyatnya hukuman yang Allah kenakan kepada orang takabur. Baik, kita dah tahu sifat takabur ni bahaya, dibenci oleh Allah, seolah-olah orang itu merampas daripada Allah SWT. Sifat itu memang kita tak boleh ambil kerana ia milik Allah saja. Allah berhak untuk bersifat dengan takabur kerana dia menciptakan kita, dia Tuhan. Kita hanya manusia yang lemah. Kenapa kita nak takabur? Kita pernah keluar dari saluran najis sebanyak 2 kali. Sekali daripada ayah kita, kali kedua daripada ibu kita. Mengapa kita masih sombong lagi tuan-tuan? Baik, ciri orang yang tawaduk. Jika seorang selalu ingin menonjol, mahu ke depan, berarti dia orang yang sombong. Tapi jika dia sentiasa mendahulukan orang lain, maka dia tawaduk. Kita kalau nak makan, contohnya kat kenduri kahwin, kita memanglah beratur, tengah panas ni, tiba ada orang datang, nampak lebih tua, nampak, yalah, pemimpin, ada sifat kepimpinan, nampak penampilan, bagi dia tuan-tuan. Ambil pinggan tu, tolong bubuhkan, bagi dia, boleh tak? Mendahulukan orang lain. Namanya tawaduk. Ya, dalam majlis sebagai contohnya,
Kita jangan bercakap sangat. Tengok ada orang ni bila dia bercakap nampak kebodohannya. Kita bimbang, kita di kalangan itu. Baik, kita duduk dalam majlis, biar orang lain bercakap. Orang bercakap, kita pun dapat input yang sebenarnya. Kita pun tahu hujung pangkal, kita pun terus mengedepankan diri kita, padahal ramai orang lebih layak daripada kita, tuan-tuan. Zali Hashim, ahlan wa sahlan, ya. Baik. Yang kedua, jika seorang berdiri di tempat duduknya kerana kehadiran orang alim yang dimuliakan, mempersilakannya duduk tempatnya. Dan jika ulama itu berdiri, dia mempersiapkan sandalnya dan keluar mengikutinya di belakang sampai pintu rumah menghantarnya, maka orang itu orang tawaduk. Boleh buat tak, tuan-tuan? Nampak orang alim kita bangun, bagi dia duduk, bagi utamaan, bos kita ke, itu tawaduk namanya. Macam tu, ya. Okay. Jika seorang berdiri menyambut kedatangan orang awam dengan muka berseri dan gembira, lemah lembut dalam bertanya, memenuhi undangannya, membantu keperluannya, dan tidak menganggap diri baik daripada mereka, maka itulah orang tawaduk. Kita pergi masjid kan, jangan buat dono je kat masjid tu. Duduklah bersembang orang sikit, puji orang sikit. Dengan anak orang tu berjaya, kita puji sikit. Rugi ke, tuan-tuan? Tak rugi kan? Ya, anak kita berjaya, anak kita pandai, anak dia pun pandai. Pujilah anak dia. Tak payahlah puji anak kita. Itu tawaduk namanya. Lagi apa, tuan-tuan? Jika seorang mengunjungi orang lain yang kedudukannya lebih rendah ataupun setara, membawakan barang-barangnya, berjalan bersama dengannya, memenuhi keperluannya, menuangkan air untuknya, menyediakan pinggan untuknya, ini orang tawaduk. Nampak tak? Ya, kita nak minum, tuang air kita, bagi kat orang. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya yakin ramai kalangan tuan-tuan melakukan demikian. Jika seseorang duduk bersama-sama dengan fakir miskin, orang sakit dan orang yang cacat, maka kita memenuhi keperluan mereka, berjalan bersama dengan mereka. Ini adalah orang yang tawaduk. Bayangkan, tuan-tuan, ya. Jadi cuba kita hargai orang macam ni. Jangan parking tahu tempat OKU. Pergi kat masjid, parking tempat OKU. Pergi ke pasaraya, parking kat tempat OKU. Ini zalim namanya, tuan-tuan. Jangan buatlah, tuan-tuan, sifat ni, sihan kat orang. Kadang-kadang OKU ni maksudkan ni bukan dia cacat tau. Kadang-kadang anaknya autism contohnya. Ya, tentu tuan-tuan pernah tengok kan orang yang anak dia kadang-kadang ada isu tertentu, hyperaktif. Turunnya kereta terus lari, hilang. Bayangkan kalau dia tak ada tempat parking, tuan-tuan. Kat keretanya memang tak tampal OKU tu, tapi hakikatnya Maizia, anaknya sebegitu. Ataupun dia bawa anak orang yang autism. Tuan Maizia, Waludin, ya Allah, janganlah ambil tempat parking OKU. Ini zalim namanya. Bukan setakat takabur, zalim, tuan-tuan. Jangan ambil kat masjid ke, kat pasaraya ke, kat mana-mana lah, kat sekolah ke, kat parking lot. Jangan ambil, tolong jangan ambil. Siapa yang dengar ceramah saya ni, saya wasiat betul, tuan-tuan, nasihat, janganlah buat, tuan-tuan, buatan ni. Jangan parking lah tempat orang OKU ni, tandakan biru ni, janganlah. Kadang dah ada terang-terang, bukan setakat warna biru lagi, ada tiang lagi, ada signboard lagi, dia parking juga. Apa lah orang macam ni, tuan-tuan, Baik. Yang keenam, jika seorang makan minum tanpa berlebihan, berpakaian dengan sederhana, maka dia juga termasuk orang yang tawaduk. Dengar tu. Ya, jadi latih diri kita untuk tawaduk. Makan bersederhana, cakap kat anak-anak kita, makan sekeperluan, tak payah membazir. Ya, duit kalau ada lebih ni, kita boleh hadiah sedekah ke orang sebagai contoh, ya. Baik, kita dengar yang terakhir sekali. Terakhir malam ni. Tunggu dulu tau, jangan tinggalkan saya. Mari sampai kepada orang lain. Masih ada peluang untuk sharing dengan mereka kuliah yang penting ni, ya. Adab untuk menjadi orang tawaduk macam Nabi kita. Kenapa kita kena tawaduk macam Nabi kita? Baik, kisah yang pertama. Diriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz sedang menulis di malam hari. Datang tamu padanya, sedangkan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, saya akan nyalakan lampu ini untuk tuan ambil minyaknya. Umar mencegah. Lalu berkata, bukan termasuk orang mulia jika menjadikan tamunya sebagai pembantu. Tamu itu berkata, kalau begitu saya bangunkan pembantu tuan. Umar bin Abdul Aziz melarang. Siapa Umar bin Abdul Aziz ni, tuan? Ini adalah khalifah Bani Umayyah yang sangat adil lagi salih. Beliau ni ada kait mayat dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu di sebelah ibunya, ya. Baik. Umar melarang. Dia berkata bahawa pembantu saya baru kejap tidur, jangan bangunkan dia. Ini adalah sifat tawaduk, tuan-tuan. Padahal beliau merupakan presiden, merupakan Amirul Mukminin, khalifah, tetapi sifatnya tawaduk begitu sekali. Ya, tawaduk yang amat sangat radhiyallahu anhu arda. Tuan-tuan, kalau kita jadi pemimpin sebagai contohnya, kena beramal dengan sifat ni sekali. Okey, Nabi SAW ketika para sahabat semua sibuk membangun kemah, Nabi pergi cari kayu api. Mereka berkata, wahai Rasulullah, duduk sini. Tak, aku pun sebahagian daripada kamu. Nabi pergi cari kayu api, tuan-tuan. Ketika berada dekat Madinah, buat kali pertama sampai, Syamsiah Johar,
Nabi SAW bersama-sama para sahabat mengangkat pasir untuk bangun ke Masjid Quba tu. Padahal sahabat berkata, Rasulullah kami ada sini, kami boleh buat. Rasulullah mengatakan, kamu buat benda lain. Mawar Balqis, Nabi kita punya tawaduk, ya. Diriwayatkan bahawa Abu Hurairah pulang dari pasar membawa seikat kayu bakar. Padahal pada waktu itu beliau merupakan gubernur Madinah yang diangkat oleh Marwan. Mereka berkata, berilah jalan, gubernur sedang lalu. Dia membawa seikat kayu bakar. Kayu kering, ya. Rasim Jan, Abdul Rahim Mustafa, Sina Abu Hurairah, jago perawi hadis yang paling banyak. Ini 5,000 lebih beliau meriwayatkannya. Ibrahim Mat, ya. Abu Hurairah ni tetap mengangkat kayu api pulang ke rumah walaupun beliau sudah menjadi gubernur di Madinah, ya. Riwayatkan Umar Khattab radhiyallahu anhu membawa daging di tangan kirinya, tongkat di belah kanannya, padahal pada masa itu beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah mereka. Ini Sayyid Utsman, masya-Allah, ya. Diriwayatkan bahawa Ali radhiyallahu anhu membeli daging dan bawanya dalam bekasnya. Ada mengatakan dibawakan untuk tuan saja, wahai Amirul Mukminin. Dia menjawab, ketua rumah lebih berhak untuk membawa. Dia beli di pasar daging, bawa pulang sendiri. Kalau kita dah kena masuk Facebook tu. Zaman sekarang zaman fitnah, tuan-tuan, ya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, pernah ada seorang hamba lelaki di Madinah yang memegang tangan Rasulullah SAW, membawa Rasulullah jalan ke sana kemari. Rasulullah SAW adalah pemimpin terbesar, terunggul kerajaan pada masa itu. Nabi jalan menziarahi para sahabat, tiba-tiba datang budak-budak hamba, lelaki, perempuan, ada yang sudah belasan tahun umurnya, pegang tangan Nabi, tarik Nabi, bawa pergi ke rumahnya, bawa. Tapi Nabi mengizinkan. Tengok, ya, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Tapi pada hari ini dah jadi pemimpin adalah protokol tertentu, kita hormatlah, tuan-tuan. Tapi bila ada peluang melakukan tawaduk ni sangat utama, ya. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana pilihan anda tentang cara pakaian, minum, berkenderaan, makannya orang sekarang? Dia berkata, wahai saudaraku, makanlah kerana Allah, minumlah kerana Allah, berpakaianlah kerana Allah. Kerana sesuatu ini masuki dengan kesombongan, kebanggaan dan ingin menunjuk-nunjuk, semuanya merupakan kemaksiatan dan pemburusan. Dan laksanakanlah pekerjaan-pekerjaan memahamu seperti dilakukan Rasulullah SAW. Beliau memberi makan, meminum, menambat kenderaannya, untanya, menyapu rumah. Dia buat, tuan-tuan. Basuh pinggan mangkuk, memerah susu kambing, memperbaiki selipar baginda, menampal baju, makan bersama para pembantu, menggiling tepung untuk membuat roti, membeli sesuatu di pasar, tidak malu membawanya dengan tangannya, meletakkannya di hujung baju beliau untuk dibawa pada keluarga, menjabat tangan orang kaya dan orang fakir, miskin, hamba sekalipun. Nuruddin Masih, mendahului ucapan salam kepada semua orang yang ditemuinya, sama ada anak-anak kecil ataupun orang tua, orang kulit hitam ataupun kulit putih, merdeka ataupun hamba. Ya Allah, mereka mengerjakan salat bersama dengan sekalian. Nabi bersalat bersama dengan sekalian kaum ini mukminat, menghargai mereka, mengambil peluang untuk bercakap dengan mereka, memegang tangan mereka, makan bersama mereka. Inilah dia sifat tawaduk yang dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, tuan-tuan, untuk kuliah pada malam ini. Terima kasih kerana tuan-tuan hadir. Tolong sampaikan video kepada teman-teman kita yang lain, Bagi tuan yang minat untuk menunaikan ibadah umrah, saya pimpin jemaah pada bulan 12, ada sikit sesi tempat yang tinggal. Bagi mereka yang nak pergi dengan harga yang sangat berbaloi, jom pergi pada bulan November. Ya, harganya jauh lebih murah daripada bulan Disember. Bagi tuan yang belum kesempatan untuk pergi ke umrah, insya-Allah boleh pergi bersama kami dan sampaikan video ni kepada semua teman-teman yang ada. Terima kasih sekali lagi, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dapati ada kebaikan pada kuliah ini, doakan untuk saya, doakan untuk kami di Zazan Travel. Ya, sekian sharing mendapat pahala. Jangan ingat sharing tu setakat kita berkongsi duit, kebendaan dan sebagainya, tapi kuliah yang kita sampaikan juga bakal menyebabkan seseorang itu terpelihara melakukan kesalahan, membaiki apa yang kurang dalam hidupnya. Ya, dan banyaklah berdoa seperti doa yang diajar kepada kita. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Maksudnya, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan diriku sendiri, Fiza Ismail, Faiza, jadikan aku pada pandangan aku sangat kerdil, tapi pada pandangan manusia sangat mulia. Amalkan doa ni. Ya Allah, jadikan aku pada pandangan diriku sangat kerdil, hina, banyak kesalahan, banyak keaiban, banyak kekurangan, tapi pada pandangan manusia muliakanlah aku, ya Allah. Itu
Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Baiti, terima kasih semua yang hadir. Suzy Daniel, terima kasih. Agustin Amira, terima kasih semua. Ustazah Nurilis. Jangan lupa ya, Taqwa. Fauzia Ismail yang belum join sahabat Ustaz Zazan di Telegram, tolong join bersama. Ada banyak doa dan yang kita pelajari dibekalkan di situ, ditulis di situ, disampaikan, dikumpulkan oleh sahabat-sahabat yang rajin, masya-Allah. Seperti Ummu Fatih, seperti Ustaz Hafiz Sadiqin, seperti Ustaz Syafiq Murad, Ustaz Zawi Ghazali, terima kasih. Rosni Ismail, jom join sahabat Ustaz Zazan di Telegram. Baik, setakat ini saja dulu. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa penjagaan kasih sayang Allah. Jangan lupa ya, besok pukul 10 pagi kami ada kuliah live lagi. Besok 10 pagi. Tajuk sempurnakan ibadah, sempurna hidupmu. Besok pukul 10 pagi. Jangan lupa tahu, tolong share pada teman-teman lain. Sekian, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fazia. Terima kasih semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aziz, terima kasih. Rozia Kasim, terima kasih. Terima kasih Bunglon Santang, terima kasih. Terima kasih Jana Yusof. Barakallahu fikum. Jumpa lagi. Mastika Muhammad. Terima kasih. Selamat malam Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.